Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang berhormat Datuk Seri Saidan Kasim, Ahli Parlimen Arau, yang juga Ahli Majlis Lidah Tertinggi UMNO Malaysia. Yang saya hormati lagi saya kasih tuan rumah YB Azizan Sulaiman Adun Santan, yang juga Esko Kerajaan Negeri Perlis. Yang semati barisan yang berhormat yang turut hadir, YB Rozaini Rais daripada Adun Berseri, YB Berni daripada Adun Mataya, YB Humaiza daripada Adun Cuping. Tak lupa kepada pimpinan PAS yang diketuai oleh Yang Berhormat Cikgu Syukri kita selaku Khusruhjah PAS Negeri Perlis. Seterusnya semua pimpinan PAS, pimpinan UMNO, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tadi masa Datuk Seri Syahidan duk syarah, saya tengok ramai juga hadut menguap. Jadi saya fahamlah, tuan-tuan jangan risau. Saya pergi ceramah di mana pun, saya ceramah tak lama. Asal apatah lagi lah ni dah jadi kerajaan balik. Hari itu pembangkang bolehlah ceramah panjang-panjang kan. Kalau jadi kerajaan ni tak payahlah lama sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada semua pimpinan Muafakat Nasional. Saya nak ucap tahniah juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mai. Tuan-tuan dan puan-puan ini sebenarnya juga boleh dikira sebagai pejuang. Hasil berkat tuan-tuan istiqamah, kita UMNO PAS, kita istiqamah dalam perjuangan, dan hasilnya kita telah berjaya mengeluarkan DAP daripada Putrajaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni kejayaan tuan-tuan semua. Bukan takat pemimpin UMNO saja. Kalau pemimpin saja satu tak jadi kerja tuan-tuan. Di Malaysia lah ni bukan takat pimpinan atas, bukan takat Tuan Rahim, Tuan Man dengan Tuan Ma'asan, bukan setakat Datuk Zain Hamidi dengan Tok Guru Haji Awang, sampai ke bawah kita duduk dalam Muafakat Nasional. Dan ditambah pula yang terkini sehingga kita boleh membentuk kembali kerajaan dengan kawan-kawan Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri kita lah ni. Tuan-tuan, saya cuma nak petik balik tadi ayat yang dibacakan oleh Datuk Seri Syahidan Kasim. Betul lah tu, apa yang Datuk Seri Syahidan cakap tu tepat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur nikmatku, Tuhan kata, kamu sentiasa mensyukuri nikmatku, nescaya aku akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, tapi kalau tak syukur, bagi apa pun tak puas hati, inna azabi lasyadid, azab aku pedih. Apa yang kita rasa azab selama 2 tahun ni, baru kita tahu bila azab Tuhan turun, sakit hati kita. Tak pernah tabung haji kita tu dicampuri oleh orang bukan Islam, geng DAP pula tu. Nama Chen Ying Heng, kawan kepada Lim Guan Eng. Lim Guan Eng kata untuk menguruskan duit tabung haji. Tabung haji ni duit simpanan maklum lah. Maklum lah, jangan apa maklum. Mereka panggil saya maklum. Saya minta tahu maklumkan maklum lah, janji kerajaan balik. Tuan-tuan, berpuluh tahun kita membina empayar tabung haji. Duit tu duit simpanan orang kampung. 9.4 juta pendeposit tabung haji. Maklum yang duk motong di kebun. Pak Long ada buat bendang tu, tengah-tengah bendang. Pak Long racun ni, meracun berah bendang dia. Racun pun tutup dengan lebay, ambil lebay tutup hidung.
Mak Long duk motong di Ulu, Baling tu, kawasan Siong tu. Dia motong getah Mak Long oi. Jual sekerak, dapat RM50. Saya tanya Mak Long, dapat RM50. Mak Long belanja buat apa? Dia kata, Cik Norang boleh RM50. Dia kata, bagi 2 dengan tuan kebau. Oh, pokok orang dia motong, bukan pokok dia. Bila pokok, motong pokok orang kena bagi 2. Bagi ke tuan kebau RM25. Mak Long ambil RM25. Mak Long dapat RM25 buat apa? Dia kata dapat RM25. Dia kata beli beras 5 kilo sekapik. Lebih pada tu Mak Long simpan tabung haji nak pergi Mekah. Duit Mak Long tu lah. Berpuluh tahun kita simpan. Empire yang dibina oleh umat Islam. Duit kita orang kampung. Tiba-tiba tuan-tuan, UMNO duduk dengan MCA berpuluh tahun. MCA tak pernah campur urusan tabung haji. Naik saja DAP jadi kerajaan bersama dengan geng Anwar Ibrahim ni tuan-tuan. Dia hantar Cheng Ning Heng. Goteng kata setelah kita pun telah cari tetapi tidak ada orang yang sesuai. Jadi setelah kita amati dan kita selidiki, Cheng Ning Heng orang yang paling tepat untuk duduk di tabung haji. Bukan macam tak ada orang lain. Tak ada orang Islam pergi tanya Mujahid. Mujahid kita tak ada. Macam mana? Hak Menteri Agama tu pun. Mujahid ni tuan-tuan, saya ceramah bulan lepas di Parit Buntak kawasan dia. Sedaplah saya rembak lah. Orang kampung dia pun tak mau dah nak balik Parit Buntak, tak berani dah. Ada semula tuan-tuan pesta Ponggel tu tuan-tuan. Kita bukan tak pergi kawan dengan India. Kawan kita India pun berlambak, betul tak kak? Kawan kita Hindu pun ramai bagui-bagui. Kita pun kawan daripada Hindu daripada kecil. Saya umur 8 tahun, kampung Sungai Derayan, jiran saya India. Sampai boleh cakap Hindu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi pesta Ponggel ni untuk pengetahuan Mujahid Yusof Rawa. Mana kamera tu ni? Kamera tu ni Mujahid. Aku nak bakar. Pesta Ponggel ni tuan-tuan disambut setahun sekali di negara India. India sini pun sambut juga. Pesta menuai. Bila pertanian mereka hasil tani mereka tu ketika mereka menuai. Kalau kita ni tuai padi lah. Setiap tahun mereka akan ambil hasil tuaian. Mereka jamu Tuhan mereka. Tuhan yang bernama Surya Brahman. Sebab tu ada unsur-unsur syirik. Maka Majlis Fatwa Kebangsaan fatwakan haram, tak boleh. Kementerian Pendidikan keluarkan satu perkeliling. Habaq kat cikgu dengan anak murid jangan duk sambut pesta Ponggel. Tak boleh. Daripada Islam tak boleh sambut. Tak boleh sambut. Bila majlis fatwa macam tu, Kementerian Pendidikan buat keluar perkeliling, Mujahid pergi marah. Cikgu awak keluar surat tu. Dia pergi marah. Sambut tak apa. Oh, di Perlis memang macam ni malam-malam nak ambulan dengan ni banyak. Larang dah. Oh, atas nak pimit atas ni. Tak apalah. Kalau belah kami bukan ambulan, kereta biasa tapi bunyi macam tu. Rupanya geng-geng tu, geng-geng Mak Sabu. Saja kenat. Sekejap lagi saya cerita pasal Mak Sabu pula tuan-tuan. Jadi kalau Menteri Agama kita lagu tu. Sebab tu yang Muafakat Nasional kita cantum ni pasal apa? Bukan takat pasal harga getah jatuh ke oi. Bukan semata-mata kena kelapa sawit jatuh ke apa dah. Kita maruah agama kita jatuh di bumi kita sendiri. Boleh menteri lagu tu. Pesta Ponggel tak boleh. Dia kata pasal apa tak boleh? Yang kata Mujahid boleh. Oh, India pun sama kata Mujahid, kata boleh. Dia tahu Mujahid nak ada lagi kedai Mujahid. Cuma Mujahid. Sayang sungguh kat Mujahid tu. Ni India tu jelas dia tahu Mujahid. Mana boleh lagu tu. Rupanya DAP ni tuan-tuan. Sebab itulah kita tak tahu. Tabung haji ni tuan-tuan, bila Cheng Ning Heng tu masuk, ni mungkin antara sebab pemimpin kita pun fikir. Pasal Tun Mahathir pun dia fikir juga. Saya dengan Tun ni saya tak reti nak ulas. Saya dulu kerja dengan Tun Mahathir. Saya buat laporan politik 14 tahun 8 bulan. Ketua pengarah Datuk Zainal. Masa tu Puan Rabi Mazhar masuk lagi zaman Datuk Zainal.
Dengan jasa. Saya senior rupanya. Kawan dengan Mukhris 10 tahun. Saya kawan baik Mukhris. Saya kawan dengan Mukhris bukan saya pergi rumah dia. Dia pergi rumah saya, apa senang. Nak abang kata rapat. 10 tahun kawan, akhirnya dia ambil saya kerja dengan dia Mukhris ni. Selama kawan dengan dia, di mana saya lepak, rumah Tun Mahdi di Titi Gajah. 2 tahun jadi pegawai khas Mukhris. Pasal apa tak ikut Mukhris ikut buat bunga raya? Tak masuk, tak pergi. Pasal apa? Nama saya Noran. Orang panggil maklum, nama Noran. Noran tak lari, tu selalu buat ke mana lah. Guruh petir kilat memancar, cuaca redup di malam hari. Datanglah sejuta hujan mencabar. Namaku Noran, tak asal lari. Saya tak lari lah. Tuan-tuan, yang kata DAP ni saya bagi contoh no. Pasal apa yang kita bahaya sangat DAP? Yang kita cari jalan macam mana nak buat keluar DAP cepat daripada Putrajaya. Saya bagi contoh 4 Mac tahun 2019. 4 Mac tahun 2019. Teresa Kok ni Menteri Industri Utama geng DAP sebelum ni. Menteri Hak Dagang Sawit dengan kita. Nama Teresa Kok. Tuan-tuan, 4 Mac tahun 2019, tuan-tuan, Teresa Kok habaq dekat semua penanam kelapa sawit. Dia kata kita kalau sawit harga jatuh, tebang semua sawit, kita tanam buluh. Tu Teresa Kok. Dia kata tu, dia tak fikirkan dia kata tu. Tuan-tuan ingat dia kata tu serius kata. Teresa Kok main-main dia. Habuan kita sembak, habuan kita maki dia, kita marah dia. Anak muda dalam semua, saya tengok Facebook, semua status balon Teresa kau. Orang belah siap nakal ni pun marah. Dia kata ham jadang, dia kata dulu suruh baja. Kita baja, dia suruh tebang belah tanam buluh dah. Nu belah nakal, siap. Sebenarnya tuan-tuan, Teresa Kok ni dia suruh kita cerita pasal buluh, kita pun cerita pasal buluh hari tu. Tapi tarikh yang sama 4 bulan Mac tu, Kula Sigarin dengan kawan-kawan sign Rome Statute. Yang orang duk sembang pasal Rome Statute dulu, pernah dengar tak perkataan Rome Statute? Setengah kampung tak tahu kau. Saya ceramah di Belantik Sik, maklum tu angkat tangan. Dia kata statute apa belah aku tak tahu. 4 hari bulan tu hari yang sama. Bila mereka nak buat satu keputusan yang besar, yang orang Melayu akan marah, orang Islam akan marah, Teresa Kok dengan kawan-kawan DAP akan sembang kes lain. Mereka sembang pasal tak payah guna straw dah, pakai serai. Tu ada mereka nak buat apa, kita tak tahu tu. Dia sembang pasal kereta terbang, contoh. Dia sembang kereta terbang, mereka pun tak bodoh Mana ada kereta terbang? Negara maju Skandinavia kan, Norway ke Kanada pun tak ada kereta terbang. Tapi mereka untuk kita sembang. Kita sembang pasal kereta terbang. Hari kita sembang pasal kereta terbang, DAP jual tanah tabung haji 6,513 hektar di Sibu dengan Bintulu, Sarawak. Hari kita sembang pasal kereta terbang, DAP jual tanah di Kalimantan Barat 7,074 hektar. Hari itu juga lah mereka buat tanda tangan jual tanah di Cuping, kawasan YB Berani. YB Rumaiza 4,453 hektar. Jual sekaki 3 Tanya Datuk Seri Saidan. Dia suruh kita sembang 4 lain pasal dia nak buat kerja-kerja ni. Kita pun ralik kot lain. Tanah kita terkadai habis dah. Tanah di Libya milik Sam Derby. Sam Derby kita bina dengan PMB dan duit ASNB kita. Hari ni mereka lelang tanah Sam Derby di Liberia 2,200 hektar. 220,000 hektar getah dan sawit di Liberia. Mereka lelang habis. Kalau biar dekat DAP lagi 2 tahun maklum. Kalau roti Pak Zagi Haktin tu tinggal sedak bawah. Tu DAP. Teresa Kok cerita pasal buluh hari yang sama. Dia pasal sign Rome Statute. Rome Statute ni saya nak ulang balik kalau ada yang tak faham. Dia nama satu perjanjian ratifikasi. Rome Statute ni satu komiti antarabangsa. Mereka ni buat apa? Dalam Rome Statute dia ada ICC, International Criminal Court, mahkamah antarabangsa yang membicarakan 4 kes saja. 4 kes jenayah dunia.
Apa dia kes jenayah tu? Criminal of war, jenayah perang. Criminal of aggression, pencerobohan negara kepada negara. Criminal of humanity, hak asasi manusia, human right, dia akan dibicarakan. Satu lagi, criminal of genocide. Genocide ni apa? Macam di Myanmar, orang Buddha bunuh, penghapusan etnik umat Islam Rohingya, itu genocide. Pasal apa? Nama Rom ditandatangani di Rom, Itali tahun 1998, berkuat kuasa tahun 2002. Kalau kita sign hari itu, kalau UMNO dengan PAS tak bantah belara ICED tu ke, kalau tak bantah Rome Statute, hari ni tak terbentuk kerajaan ni. Agong tak ada power. Pasal apa? DAP ni tuan-tuan, dia ideologi komunis, dia kaji habis dah. Halangan mereka nak rampas Malaysia, seorang saja. Hak lain mereka boleh lepas, seorang saja tak lepas. Siapa dia tak lepas? Yang di Pertuan Agong, perkara 38 dan 39 dalam perlembagaan. Sebab itulah mereka nak suruh kita ratification. Ratifikasi ni datang apa dah? Ratifikasi ni tanda tangan persetujuan satu memorandum ataupun perjanjian antarabangsa. Dia panggil ratifikasi. Kalau kita sign bulan Jun 2019 tu ke, hari ni dia boleh heret Agong kita ke mahkamah antarabangsa. Pasal Agong dalam mahkamah di Malaysia ni, Agong ni dia ada immunity, kekebalan. Agong tak boleh dibicarakan di mahkamah tinggi, mahkamah rakyat, mahkamah persekutuan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, maka dia cari jalan. Kalau macam tu, mahkamah mana nak bawa Agong? Mahkamah antarabangsa. Sebab itulah Kulasi Garden peace sign. Kalaulah kita setuju sign hari itu tuan-tuan, jahanam dah kita baru-baru ni. Hari ni baru orang tahu rupanya Agong punya power tu macam mana. Hari ni baru orang tahu pasal PAS, pasal PAS dengan UMNO bantah Rome Statute ni. Hari ni baru orang tahu. Tidak tak tahu ni. Kalau kita sign hari itu, mereka dah boleh heret Agong kita ke mahkamah antarabangsa. Pasal apa? Salah satu daripada 4 jenayah tu, criminal of humanity. Soal hak asasi. Macam di Malaysia lah tuan-tuan. Di Malaysia ni, ada golongan LGBT kan, yang kita dah dengar tu kan. Dia ada golongan T, transgender. Transgender ni tuan-tuan, darai ada kerja di luar titik dah. Jantan macam saya, tak mau jadi jantan dah. Dia pi di Chonburi, Thailand, dia operate kiri kanan, dia buat masuk silikon, kembung elok, balik kerja dengan Cina, Tokyo, luar titik dah. Setengah negara membenarkan, macam Thailand membenarkan. Dalam negara United Nations, ada 14 buah negara yang membenarkan perkahwinan sejenis dan transgender. Amerika bagi jantan dengan jantan nak menikah. L itulah lesbian, G itu gay, laki-laki. L ni lesbian, perempuan dengan perempuan, mereka nak kahwin. Yam dengan Leha. Orang tanya Yam ham kenal kat siapa Yam? Yam kata aku tengok Leha, aku kenal lah. Tak boleh Leha oi. Di Malaysia tak boleh. Gay ni jantan dengan jantan. Nama Morat. Morat ham kenal kat siapa? Morat kata aku tengok Karin Putkaran. Jangan. Di Malaysia Mahkamah Sivil perkara 377/A tak boleh. Anwar Ibrahim tak boleh. B bisexual, laki boleh, perempuan boleh. T itu transgender. Kalau negara Amerika, dalam negara United Nations ni 14 buah negara bagi boleh kahwin. Kalau kau pergi Amerika kan, 2 bandar besar di Amerika, Massachusetts dengan San Francisco, mereka boleh. Kalau pergi di Massachusetts tu, San Francisco ke, nampak jantan dengan jantan lintas jalan berkepit elok betul laki bini kat kan. Mereka sana boleh kahwin. Yes I do, cium. Film-filman tengok. San Francisco. Pernah pergi San Francisco? Tak pernah? Jauh. Pikuk cuping pun jauh, pikuk arau pun jauh. Alhamdulillah amat tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu orang golongan LGBT boleh report kepada Rome Statute bahawa negara Malaysia tidak mengamalkan hak asasi manusia. Kami nak buat macam mana naluri kami? Kami suka laki-laki dengan laki-laki. Mereka boleh report. Sebab itulah seluruh institusi kita boleh direport kepada mahkamah. Kalau Agong pertahan buat Agong, dia boleh heret pergi sana. Pasal dalam Rome Statute, salah satu daripada 4 adalah criminal of humanity. Sebab tu dia suruh sign dulu ni. Mujur kita bantah. Yang PAS
Lepas dengan UMNO habis rumpun Kuala Lumpur tu, tu pula. Hari ni buang kamu tahu. Maklum tu baru tahu ya. Dia kata, baru maklum tu lah. Cik orang tak tahu. Dia mata abah maklum tak faham ni. Tu yang dulu maklum pakah Pakatan Harapan tu. Jahanam. Maklum tu pangkah kan. Mahfuz Umar pergi berjanji. Dia pukul di Kupang, Bali. Mahfuz kata kalau dia perintah, harga kertas kerap, dia akan tetapkan pada kadar harga lantai. Tak kurang dari RM5 sekilo. Maklum tu tak pangkah. Mahfuz kata kalau dia perintah Putrajaya, hari ni perintah, esok telefon Lembaga Getah Malaysia, LGM. Kita buat cadangan, tetapkan harga kita tak kurang pada RM5 sekilo. Maklum tu tepuk tangan. Dia kata aku tepuk tangan sampai kebas tangan-tangan. Dia kata, siadah semua. Lah kali haram. Duk RM2 upang itu, RM2 upang RM9, RM2 upang RM9. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, yang dulu ni kita bergerak bantah tu pasal tu. Bahaya DAP ni banyak ke oi. Jangan kata tabung haji, segala-galanya depa nak lelang. Sedih tabung haji, hantar Ceng Heng. Kita bina lama tu dia gadai sedah ya. Jual kat siapa? Jual Tamako Plantation Singapura. Jual kat Singapura dengan harga yang murah. Sebab tu DAP sengaja jatuhkan harga pasaran saham. Orang kata pasal saham boleh lari dalam masa singkat sampai 300 mata. 300 mata BSKN ni kat bersamaan 400 bilion duit. 400 bilion ni, kau tahu 400 bilion banyak mana? Tahu tak? Pernah tengok duit 400 bilion? Pernah tengok tak? Tak pernah? Macam aku pun tak tahu. Sebab apa DAP jatuhkan pasaran saham? Bila saham jatuh, aset akan dinilai pada harga yang lebih murah. Mereka nak rembat aset dulu. Setelah mereka kuasai semua aset, mereka beli dah, baru fokus saham balik. Boleh jual pada kadar harga yang mahal. Itu DAP. Sebab tu bahaya DAP ni kau. Dan banyak lagi benda-benda lain. Tadi Datuk Seri Saidan cerita pasal Saidina Umar. Tuan-tuan, Jawi pasal apa DAP tak bagi kita mengajak Jawi ni? Tulisan Jawi. Duk banggalah kita ni orang Melayu, 70% Malaysia. Hampir 70% orang Melayu. Ini semenanjung tanah Melayu dulu. Kita duk perempuan kita ni rasa kata kita hebat. Tu satu hebat lah. Baru ni tuan-tuan, nak ajak 3 muka surat pun kena tanya guru besar tu, sekolah vernacular ni, boleh ke tak boleh. Nak ajak Jawi 3 muka surat pun kena tanya Hindra, Hindu Right Action Force, Utayamurti. Buat press statement di Brexit. Kawan-kawan dia panggil wartawan, tangan bersilang duk macam tu. Say no to Jawi. Baru-baru ni nak ajak Jawi 3 muka surat pun tak boleh. Pasal apa yang DAP takut sangat dengan tulisan Jawi ni? Tuan-tuan, bukan ada apa pun. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal apa DAP tak bagi tulisan Jawi ni? Tulisan Jawi, tulisan Quran. Mim ha mim dal Muhammad dalam Jawi, Quran pun hak tu lah juga. Mim ha mim dal juga. Alif lam lam ha Jawi, alif lam lam ha juga dalam Quran. Pasal apa takut sangat? Pasal Jawi tulisan Quran. Saidina Umar Al-Khattab. Mayang pasal lega dia kayak. Tapi tak apalah, saya pun dak, saya memang suara macam ni kau. Suara saya pelan tak nak pun. Tapi pelan-pelan pun sedap dengar piano. Tuan-tuan, Saidina Umar masuk Islam pasal dia baca tulisan tu, tulisan Quran. Adik dia baca Quran, dia minta nak baca. Adik dia tak bagi. Dia kata, abang hang tak mengucap lagi 2 kali masya-Allah. Kamu tidak suci untuk menyentuh Al-Quran. Saidina Umar penampak adik dia sedar. Berselerak Quran jatuh. Dia ambil Quran. Saidina Umar baca Quran. Surah pertama yang Saidina Umar baca, surah Toha. Dia baca beberapa baris surah Toha tu, ayat mata dia jatuh, tak tahu pasal apa. Tu mukjizat Quran. Saidina Umar ni orang yang garang, orang yang bengis, orang yang kuat, kental hati dia. Tapi dia baca 3-4 patah surah Toha tu tuan-tuan. Dia tanya rumah Muhammad di mana. Orang risau, ingat kot dia cari, dia nak bunuh Nabi Muhammad. Tak, dia nak pergi memeluk agama Islam. Sebab itulah pantang tok nenek geng DAP yang dikuasai Christian Evangelist. Dia takut orang baca Quran. Kalau budak kita pandai Jawi, boleh baca kitab-kitab Quran, kitab-kitab tulisan Jawi. Itu agenda mereka. Sebab tu komunis ni tuan-tuan. Orang duk ingat bila sebut komunis, tentera duk lautan, pakai topi, senapang. Hak tu lah kalau tanya orang kampung, hang komunis ni hang tahu pada. Komunis duk lautan, pegang senapang lah tu, geng-geng Cina apa semua lebih kurang macam tu lah.
Tuan-tuan, ideologi komunis ni dia ada 10. Tuan-tuan nak tahu banyak pasal komunis, tuan-tuan baca kisah penentangan Alexander Kerensky di Rusia tahun 1917. Komunis ni, atas sekali ideologi dia, atheism. Mereka tidak mempraktikkan kehidupan beragama. Bagi mereka semua Tuhan adalah sama. Hang boleh sembah Tuhan tu, boleh sembah Tuhan ni, tak ada mempraktikkan agama pun tak apa. Hang nak buka puasa dalam kuil pun boleh, nak buka puasa dalam tokong pun boleh. Tu komunis. Sebab tu 2 tahun di AP perintah jadi lagu tu. Betul tak? Di Johor, mereka bawa orang Islam buka puasa dalam Gurdwara Singh, kuil Singh. Di Sungai Tani, Datuk Johari Abdul, ahli parlimen Sungai Tani, tak silap saya, bawa orang buka puasa di Wat Siam. Majlis buka puasa dalam Wat Siam. Tok Sami pun heran. Anak murid Tok Sami tu tanya, ni program Padiah lah ni. Tok Sami kata, tak tahu lah Datuk Johari Abdul kata buka puasa. Inilah fahaman yang cuba dibawa oleh komunis. Sebab itulah Timbalan Menteri Pendidikan nama Teo Ni Ching. Teo Ni Ching di AP, Timbalan Menteri Pendidikan. Dia nak buat silibus mata pelajaran agama Islam sekolah rendah. Dia panggil semua agamawan-agamawan turut berbincang. Ni silibus mata pelajaran agama Islam sekolah rendah. Dia jemput semua. Tok Sami dia nak jemput, Padri Kristian dia nak jemput. Inilah tuan-tuan bahaya. Pasal apa? Dia nak suburkan fahaman pluralisme. Semua agama ni sama. Dia kata, mai lah, tak ada masalah. Tu bahaya di AP ni tuan-tuan. Serampang banyak mata mereka ni. Teo Ni Ching tu tuan-tuan, bagi tazkirah dalam masjid tu, di Selangor. Masa mereka perintah itulah. Bulan puasa tahun lepas, Rooney Liu, Anthony Lok, Lim Guan Eng buka puasa di masjid. Makanan talam. Boh songkok sedar. Boh baju Melayu. Butang besar pada buah seri. Butang baju. Buka puasa. Makanan talam tu puasa haram tak? Hak bagi tazkirah Teo Ni Ching. Bayangkanlah Teo Ni Ching duduk depan mimbar dengan tudung tak pakai. Yang ADK masjid duk keliling, hangguk buat tu pun. Teo Ni Ching bagi tazkirah sementara tunggu buka puasa. Abu Hurairah telah berkata, Abu Hurairah ambil kan. Itulah fahaman yang cuba dibawa. Sebenarnya komunis nombor 1, mereka atheism, mereka tidak mempraktikkan kehidupan agama dan semua Tuhan sama. Tu yang cuba mereka nak bawa, tu yang kita lawan tu. Yang paham pakat ni bahaya ni, bahaya hak tu. Kalau kita biar apa akan jadi akidah anak cucu kita. Tuan-tuan sebut pluralisme agama ni tak faham setengah orang tak tahu. Pluralisme datang apa tak dah. Pluralisme ni tuan-tuan nak bagi mudah faham. Sebab tu kadang-kadang saya suruh rojok gambar Hindustan tu. Balik saya lagi buka YouTube, handphone dah seorang satu kan. Ada kotak, topak lah. Buka gambar Nasib, gambar Hindustan Nasib, N-A-S-E-E-B. Nasib ni Amitabh Bachchan berlakon dengan Hema Malini. Tengok lagu nombor 3. Masa Amitabh Bachchan pakai kod Kala Merah Hati, dia jadi waiter. Lagu John Jani Janardhan. Pernah dengar lagu tu? John Jani Janardhan, tararam pam 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 pam. Pernah dengar? Lagu tu tengah chorus dia kita tak boleh nyanyi. Orang Islam tak boleh nyanyi. Pasal apa? Pasal masa chorus tu, ni nak cerita kata pluralisme ni apa dia? Masa chorus lagu tu, Amitabh Bachchan tunjuk 3 skrin yang bercahaya. Amitabh Bachchan kata, Ye tin ho nam ha mere. 3 nama ada padaku. Ye tin ho nam, tin tu 3. 1, 2, 3, calpan bahasa Hindustan. Mana tahu. Ye tin ho nam ha mere. Allah, Jesus, Ram ha mere. Allah dalam dada dia. Jesus dalam dada dia, Tuhan Kristian. Ram Hindu pun dalam dada dia. Inilah fahaman setengah golongan Brahman di India yang Ambiga nak bawa balik buat di Malaysia. Yang Ambiga duk lawan tu 19 hari bulan Mac tahun 2019. Ambiga pisan di Amerika untuk kebebasan memilih agama kepada seluruh warga Malaysia termasuk orang Melayu. Kita aja tak tahu. Pasal dia suruh kita sembang pasal kelapa sawit dan Kibuluh. 19 Mac tu juga Ambiga pisan di Amerika. Supaya
United Nations membenarkan rakyat Malaysia diberi pilihan, termasuk orang Melayu. Han nak pilih agama pun Han pilih. Sebab tu tuan-tuan, saya duk ikut Siti Zabidah Kasim ni 9 tahun dulu, 10 tahun dulu, zaman saya bertugas dulu ni. Siti Zabidah Kasim kenal tak? Rambut putih macam muak. Sehari dua ni boleh ketawa lah. Wayah putih yang tu. Saya ni tak apalah tang Siti Kasim, saya tak peduli dah tuan-tuan dan perempuan. Dulu ni nak cerita kat tuan-tuan, 9 tahun dulu, satu forum bebas memilih agama dibuat di Selangor. Tak silap saya di Damansara Utama Methodist Church Selangor. 9 orang panel. 7 bukan Islam, 2 orang Islam sebagai panel dia. Forum tajuk apa? Kebebasan memilih agama di Malaysia. Siapa 2 orang panel Melayu tu tuan-tuan agak siapa? Seorang Nurul Izzah, anak Anwar Ibrahim. Seorang lagi Mujahid Yusof Rawah. Mujahid Yusof Rawah duk gilakan Nurul Izzah ni lama dah. Hampa pun tahu tak? Dia duk gilakan tu lama dah. Ngorak Nurul Izzah ni tak tahu. Tang mana Nurul Izzah pergi jadi panel, dia pun menempel tang tu. Siti Kasim ni tanya Nurul Izzah. Siti Kasim tanya, when you speak about freedom of religion, bila kamu bercakap soal kebebasan memilih agama, are you actually apply to the Malays as well? Adakah orang Melayu juga akan diberi pilihan untuk bebas pilih agama? Tu soalan Siti Kasim. Bila kamu bercakap soal pilih agama, adakah orang Melayu juga? Are you actually apply to the Malays as well? Melayu pun boleh pilih agama? Soalan Siti Kasim tanya Nurul Izzah. Nurul Izzah jawab macam mana? Tuan-tuan dengar betul-betul. Sebelum Nurul Izzah jawab, Mujahid bisik. Tu saya kata Mujahid wayah ni. Mujahid bisikkan Nurul Izzah. La ikraha fiddin. Dalam Islam tidak ada paksaan. Kalau Melayu nak pilih agama lain pun, Islam tak larang. Pasal la ikraha fiddin. Dia tafsir pilih tu ayat tu. Ayat tu tafsiran dia bukan macam tu. Bila Nurul Izzah dengar pandangan Mujahid, Nurul Izzah pun jawab kepada Siti Kasim. Nurul Izzah kata, when you ask me, bila kamu tanya saya, there is no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama. Why we have to say sorry? Pasal apa kita nak rasa serba salah? It only apply to the non-Malays. Ia hanya diberikan kepada bukan Melayu. It has to apply equally. Nurul Izzah kata, sepatutnya sama rata. Melayu pun boleh bebas pilih agama. Tu dia anak Anwar Ibrahim. Sebab itu kita tak bagi kat Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, saya kawan lama tuan-tuan, dengan kawan-kawan yang duk follow Anwar Ibrahim dengan DAP ni. Saya bertugas lama. Christian Democratic Union di Jerman tuan-tuan, mereka mai, mereka cari geng Anwar Ibrahim ni. Mereka support, mereka bagi duit. Amerika bagi duit nak penjahanam. Amerika banyak mata. Dia tolong Anwar Ibrahim. Satu, dia nak apa di Malaysia? Amerika tolong Anwar ni tuan-tuan. Pasal apa saya kata lagu tu? Pasal sah, tak boleh nafi. Orang Amerika sendiri, Presiden IRI, International Republican Institute Amerika, Donald Twinning, dia sebut, we had worked with opposition political party since 2002. Mereka tolong pembangkang geng Anwar dengan DAP ni start tahun 2002 dulu ni, dia bagi segala duit, segala support. Lama dah. Mereka nak apa? Amerika yang pertama dia nak Petronas kita ada petroleum, goreng minyak. Amerika dia kacau negara Islam, tumbang kerajaan tu. Contoh Libya, dia kacau Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ni orang bagus. BRIM ni, Muammar Gaddafi orang yang paling awal buat. Keuntungan petroleum dibahagikan kepada rakyat. Muammar Gaddafi orang pertama buat. Tapi dia hasut rakyat Libya. Sampailah rakyat termakan hasutan daripada Amerika. Siapa hasut? 4 media utama. BBC, British Broadcasting, CNN, Cable News Network, The Wall Street Journal, Washington Post. Ni akhbar antarabangsa pro-Yahudi ni. Hasut. Rakyat Libya termakan hasutan. Lawan Muammar Gaddafi. Akhirnya Muammar Gaddafi dibunuh rakyat sendiri. Dikena katuk tengah jalan ni sampai mati. Tuan-tuan, bila Muammar Gaddafi mati, 9 tahun dah dia mati. Lahu hara sampai hari ni Libya. Telaga minyak Libya, Amerika ambil alih. Iraq mereka kacau. Sampai Saddam Hussein kena gantung. Telaga dan pelantak minyak Iraq, Amerika ambil alih. Dia kacau Mesir, turun Husni Mubarak, ganti dengan Mursi. Tak puas hati kat Mursi. Dan last kali dia reka sampai dapat kepada proksi dia, Abdul Fattah Al-Sisi. Tuan-tuan baca sejarah Abdul Fattah Al-Sisi. Tahun 1979, perjanjian antara Israel dan Mesir. Proksi Amerika, Abdul Fattah Al-Sisi. Hari ini proksi Amerika. Jatuh di orang lain.
Kena faham tu kak. Amerika tolong, sebab itulah na'udzubillah. Kalau dapat ke Anwar Ibrahim, hampa ingat harga minyak nak murah. Hampa tunggulah. Dan kuat Amerika tu turun. Lah mereka tak turun lagi. Dapat ke Anwar baru mereka turun. Lagi satu Amerika ni tuan-tuan, dia bawa satu fahaman agama Kristian, Christian Evangelist. Sebab tu di Johor hari ni satu gerakan nama RECS, Radical Evangelist Christian State. Dulu ceramah dalam gereja, lah di luar gereja. Di Pulau Pinang saya pergi ceramah Bayan Baru. Ni nak pergi pula ceramah 7-3 di Bapang je lain. Sungai Ara, tuan-tuan pergi satu kedai nama Kapitan, kedai mamak. Sebelah Kapitan tingkat 3 ada gereja. Dulu nama Christchurch, tuan-tuan. Hari ni katanya tukar, saya buat tukar. Tukar apa? Kingdom of God, kerajaan Jesus, kerajaan Kristian. Hari tu dia syok. Dia nak habaq kat kita hari ni Kristian sudah jadi kerajaan. Tuan-tuan dan perempuan, sebab tu kita lawan. Yang kita nak kena buang DAP cepat-cepat. Tu orang kata ni tak mau, kami mau fakat nasional, tak mau kerjasama hak lain, kira pas dengan UMNO ya. Ya. Nak tunggu PRU 15 tu, kita puas hati lawan. Tok Zah cantum dengan siapa? Tuan-tuan, kalau biar kat kuat DAP ni, cerah habis negara, lingkup habis. Mujurlah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, terkeluar DAP pada Putrajaya. Syukur Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, saya minta sangatlah, lah kita baru jadi kerajaan. Mereka pun mulalah macam saya dan Kasim cakap tadi lah. Mula dah, hampa buat tengok BRIM 2000. Baru berapa hari tunggulah start. Mereka dulu pandai pula abang kan. Baru menikah, mereka kata takkan nak beranak dah. Lah kini 2 tahun sampai tak ada anak beranak. Baru tahu lah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, saya minta kita faham. Cuma sayangnya ada lagi kawan-kawan kita dalam kampung hak kuat dengan Mak Sabu dia lagi dah. Ada. Orang kata Cik Nora dengan apa yang berlaku ni, DAP melampau sampai tara-tara tu ni, ada juga orang kita sokong juga buat lah ada. Pengikut Mak Sabu ni ada. Mak Sabu ni tu tak ada buat lagu mana lah Pak Long oi. Hampa ambil Mak Sabu, hampa bawa di sungai mana-mana. Bola sangkak, selam dia 3 minit tu. Selang dalam tu, blub, tarik naik. DAP. Dia DAP. Tuan buat guna lah. Orang heran pasal kau ada golongan ni, hak tetap duduk dengan mereka. Tuhan sebut dah, akhir zaman ada golongan tu. Yang aku bagi hati pun tak ada, suruh fikir saja dia tak mau berubah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku bagi hati nurani yang elok, so dia fikir elok. Dia tak reti, tak dapat tengok kebenaran. Walahum a'yun, aku bagi mata. Dia tengok ni apa terjadi kepada anak bangsa dia. Adib anggota bomba, budak Kuala Kedah kena bunuh dengan sekumpulan India. Dia tak dapat keadilan. Tommy Thomas, program negara sebangsa dengan kuat pembunuh tu tuan-tuan, gugurkan kes, kata tak bersalah. Tommy Thomas kata tak, Adib bukan dibunuh pun, pintu van timpa dia. Tommy Thomas tu tak jawatan lah, lari awal. Padahal hakim Mahkamah Korona, hakim nama Safia Abdullah mengesahkan bahawa Adib dibunuh. Saksi terakhir nama S. Naresh, India. India tu cerita. Saksi terakhir tu cerita Adib ni macam mana dibunuh. Dia dipijak bertubi-tubi oleh sekumpulan anak-anak India. Dia mendengar perbualan mereka tu. Kawan dia tanya, ini bomba pun kita mahu hantam kah? Hantam. Tulang rusuk Adib ni, depan patah 5. Tulang rangka belakang patah 7, maklum weh. Tulang yang patah tu tikam paru-paru dia, tertikam. Pasal dia pijuk bertubi-tubi. Mak Adib ni tuan-tuan, dia teriak. Dia kata makcik teriak bukan tak terima anak mati. Anak makcik mati reda. Tapi makcik nak keadilan ke anak makcik. Kalau betul anak makcik dibunuh, makcik nak tahu siapa pembunuh dia, bagilah dapat keadilan. Tapi tuan-tuan, di bawah PH hari tu Tommy Thomas tutup kes gitu je. Tak ada keadilan sampai hari ni. Alah, esok lusa ketawa muncul. LTTE tuan-tuan sah. Polis Bukit Aman tangkap. Ada bukti salur duit untuk mengembangkan keganasan pengganas LTTE di Malaysia. Liberation Tigers of Tamil Jilum, pengganas Sri Lanka, masuk main Malaysia, rampas napang 1 trak bukti kukuh. Dah Tommy Thomas lepas perhabis bobak tu. 12 orang tu tak tahu, tak lari di mana tak tahulah.
tahan kata airport, jangan pergi buat tu keluar. Sebab tu tuan-tuan, DAP ni dia banyak kek. Apa sudut sekalipun, apa yang DAP buat membahayakan negara bukan saja kepada orang Melayu. Dadah 2.4 bilion tak pernah ada sejarah Malaysia. Depa perintah Pulau Pinang baru ni tuan-tuan tengok. Oi Ching Sim ni keempat pemegang saham bekalan ayak Pulau Pinang, perbadanan bekalan ayak Pulau Pinang tuan-tuan. Geng-geng ketua menteri DAPU. 2.4 bilion dadah tuan-tuan, bayangkanlah jahanam habis pula kita mata ayak ni. Puak tu dia orang masuk je nak tangkap lah polis, kita je nak buat program. Awak masuk tu siapa? Geng depa juga. Segala segi mudarat depa dekat negara. Sebab tu tuan-tuan yang kita lawan ni pasal tu. Jadi saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan, kita ada adik-beradik kita yang tak main lagi tu sembang lah, dialog, pujuk lah. Bukan orang lain pun nak menakan kita, pupu kita. Kadang-kadang beras kita, ipak kita, betul tak? Aduh ikut Mak Sabu ni kau orang lain. Balik bisik dia lah, sudah-sudah lah, pakat-pakat main balik. Tuan-tuan di Malaysia lah ni, politik Malaysia lah jadi mudah lah. Cuba tengok keputusan pilihan raya kecil. Majoriti orang Islam duduk dengan muafakat nasional. Majoriti orang kafir duduk dengan geng-geng lingkungan Keputusan di Cameron Highland, di Semenyih, Tanjung Piai, di Rantau, tuan-tuan cuba tengok. Tengok saluran undi. Majoriti orang Islam duduk dengan geng kita ni, muafakat nasional. Sebab tu tuan-tuan, pasal apa kita lawan? Sebab Tuhan kata, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا. Sampai satu masa hampa akan jumpa di akhir zaman manusia yang dia dengar ayat-ayat aku tapi mereka ingkar. Aku kata darai LGBT tak boleh. Tak, mereka kata boleh. Wartawan tanya Wan Azizah bini Anwar Ibrahim. No, geng darai belarak di Kuala Lumpur dataran Merdeka. Jantan dengan jantan buat keluar signboard, benarkan kami berkahwin, apa salah kami? Tu signboard mereka. Wartawan tanya Wan Azizah. Tuan-tuan tahu Wan Azizah jawab macam mana? Wan Azizah ni timbalan Perdana Menteri. Wartawan tanya, dia boleh jawab. Dia kata LGBT community have a right to exist in Malaysia if they keep practice behind closed door. Jantan dengan jantan ni boleh, dia kata, tapi buat senyap-senyap jangan biar orang tahu. Lah, tu jawapan Wan Azizah, bukan main-main tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi, LGBT community have a right to exist in Malaysia if they keep practice behind closed door. Boleh, dia kata, tapi buat senyap-senyap jangan biar orang tahu. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Takkan Wan Azizah tak tahu cerita kaum Nabi Lut? Jantan dengan jantan mana? Boleh, betul tak Palung? Quran cerita. Wa lutan isqala liqaumihi atatuna al-fahisha. Lut, jantan melampiaskan hawa nafsu dengan jantan, benda kecil. Aku tak bagi. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Seorang manusia tak pernah buat. Oi, kaum hang buat. Aku akan binasakan kaum hang. Tuhan terbalikkan bumi, musnahkan kaum Nabi Lut. Sebelum tu Tuhan buat turun hujan batu sama dengan kemah ni. Wa amtarna alaihim matran. Aku buat turun hujan batu. Ku musnahkan kaum Lut. Tiba-tiba hari ni Wan Azizah kata boleh, tak salah. Sedangkan Quran kata tak boleh. Sebab tu Tuhan kata wa qad nazala alaikum fil kitab an idza sami'tum yukfaru biha. Satu ketika kamu akan jumpa golongan manusia yang baca ayat-ayat aku tapi mereka bantah. Wa yustahza'u biha, dan mereka memperolokkan hukum hakam aku. Bila zaman tu sampai, kena buat macam mana? Tuhan sambung, fala taq'udu ma'ahum. Bila zaman tu sampai, hampa jangan duduk kelompok depa. Tuhan tak bagi. Tak boleh duduk dengan geng Mak Sabu kau apa? Bukan saya tak bagi, Tuhan tak bagi. Hari ni lentang pukang. Bayangkan di Selangor, darai hari ni dapat zakat. Dalam Quran, 8 asnaf saja dalam Quran. Loh, TV3 tambah itu 4 lagi. Penkit dapat, geng darai maknyah ni dapat, jantan dengan jantan dapat, perempuan dengan perempuan pun dapat. 4 golongan mereka tambah. Mereka memperolokkan. Wa yustahza'u biha, hukum hakam aku akan diperolokkan. Zaman ni lah. Ni di Selangor lah ni darai ada kerja lorong Haji Tek tu kau boleh zakat. Oi, mereka marah saya, mereka kata cik orang, hang duk bersyarah tu, hang tahu tak yang membenarkan darai dapat zakat ni tahun 2012 masa BN perintah. Saya cek balik, betul? Tahun 2012 zaman BN. Tapi hang bacalah betul-betul. Tahun 2012 Mufti Selangor buat keluar, dia tulis dengan jelas, darai yang boleh zakat ni darai yang telah insaf, bertaubat, kembali ke pakar jalan dan melalui proses pemulihan. Hak darai insaf dah kau. Bukan ada orang lain buat kerja tu lagi. Hari ni semua dapat seronok apa buat tu.
Yang darah ini seronok, yang seronok. Dia kata bagus pakai harapan. BN haram tak ada dulu. Rentang pukang habis hukum agama kita. Ni sambil duduk beratok ni. Beratok terima zakat. Boleh sembang sama-sama mereka pula. Ni India ni. Dia kata, hang lah dapat duit zakat buat apa? Aku dapat duit zakat, aku cucuk kembung tambah. Hang tengok. Tuan-tuan. Selalu habis. Sebab tu Tuhan sebut wa yustahza'u biha. Hukum hakam aku akan diperolokkan satu hari. Ni zaman kita duduk ni. Tapi Tuhan kata fala taqudu ma'hum. Jangan duduk kelompok tu hatta yaqudu fi hadisin ghairi, sampai depa tak sembang dah benda-benda mengarut macam tu. Baru boleh kawan depa balik. Selagi depa duduk macam tu, depa pegang benda tu, tak boleh duduk dengan depa. Kalau hampa gagah duduk dengan depa, Allah kata innakum idzam misluhum. Kamu juga seperti mereka. Apa Tuhan nak buat? Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Tuhan nak masuk dalam neraka Jahannam kau orang. Sebab tu Tuhan sebut munafik dulu baru kafirin. Musuh Islam ni dua, kafir dengan orang munafik. Tapi cuba tengok ayat Tuhan. Tuhan mula munafik masuk dulu. Orang munafik ni orang Islam macam kita, tapi tindak tanduk dia, gerak geri dia, sokongan dia kepada kafir laknatullah. Ada tak orang gutulah ni? Piramli abang lama dah. Jangan ada di kalangan bangsa aku seperti buang filem Sarjan Hasan. Betul? Yang menjadi pengkhianat kepada bangsanya sendiri. Ada tak pengkhianat bangsa sendiri yang ni? Duduk dengan DAP. Sebab tu tuan-tuan lah, kita Quran Tuhan bagi ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul tuan-tuan. Awal Tuhan cerita 4 ayat awal lepas Alif Lam Mim cerita pasal orang beriman. Ayat ke-6 dengan ke-7 cerita pasal orang kafir. Ayat 8 sampai 13 ayat seterusnya cerita pasal orang munafik yang bahaya. Tuhan kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang hampa kena berhati-hati ni, Islam macam hampa, pakai kain plekat, pakai lebay, tapi dia sokong buat Tuhan cerita banyak. Dia sambung lagi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dia mai dengan kita, dia kata sebenarnya dia duduk dengan kita. Dia akan jaga kita, tabung haji dia jaga elok. Wa idza khalu ila syayatinihim, bila dia balik jumpa pemimpin kafir dia, dia kata kat Guaneng, dia kata dia sebenarnya duduk dengan hampa. Inna ma'akum, aku duduk dengan hampa. Aku pi cuping dengan besri tu saja nak tarik depa yang ambil sokongan. Semua Tuhan cerita dah kau oi. Saya tuan-tuan yang saya tahu darai tu dulu saya duduk di Melaka. Saya duduk serumah dengan geng Majlis Agama Islam Melaka. Sebab tu orang tanya hang tahu banyak pasal darai, aku tahu kan, aku biasa digat darai. Saya dulu duduk Melaka tahun 1999. Tengah malam tak ada kerja apa. Kawan kata Noran, hang kerja apa malam ni? Tak ada apa. Ha jom. Jom dia tahu dah buat operasi. Bandar Hilir Melaka dulu, ujung tahun 1998-99 tu. Kalau tuan-tuan di Bandar Hilir pukul 1 pagi, loh ni berkelempang selerak habis geng-geng darai. Dengan handbag depa skirt tak kira lagi ni dia ni. Darai ni kau weh, masa dia melenggang tu bolehlah nampak lembut. Dan dia nampak polis dengan Majlis Agama Islam. Dan dia sintin skirt dia tu kau weh. Dia buang kasut tinggi tu. Paha macam waksa nyambel ni dia orang. Kita nak ligan pun perlu cerau. Darai ni yang polis marah, takkan dia nak darai tu darai pila. Depa rajin edak ganja. Dia polis marah. Dan darai ni bangai loyak buruk buat satu. Loyak buruk, kena tangkap, bawa pergi majlis agama, bawa pergi balai, nak ambil statement, kena tangkap dah ni. Polis tanya hang nama apa? Nama I Sally. Sally mana? Polis kata nama ikut IC ya. Sally lah. Cik, dia melawak orang polis. Inspektor belakang ligat letih, cekik tak tengok. Nama jantan hang, oh salah. Jadi sebab tu tak boleh. Yang Tuhan tak bagi dah pasal. Sebab tu yang kita lawan ni. Kita tak mau dah kerajaan mengarut-mengarut. Kereta terbang, kereta stro isap dengan serai ni tu tak ada mohong lah. Ada ke pula tak mau bagi pakai plastik, kita faham. Tapi pihak bank kata tak usah guna straw, pakai serai. Beli ayak tebu tepi jalan maklum. Tak bagi cucuk straw dah, dia suruh kita pergi cari serai. Cucuk isap. Maklum kau kampung dia try sungguh. Dia kata aku try cocok, dia haram. Tengok dia katil bibir. Wih. Kau kampung.
Ampun saya kata. Tuan-tuan dia ikutlah wayar. Cerita kereta terbang pun sama, dia kata mengarut. Saya kata maklum, kalau kereta terbang siap, maklum nak naik tak? Oh, maklum tu kata, aku cik orang, kalau nak mapuh ke bawah, tak mapuh buat. Mengarut, rakyat pun tahu mengarut. Sebab itulah sudah-sudahlah. Mujuk dengan izin Allah, dengan istiqamah kita, kerja kita kuat, kita yakinkan adik-beradik, nampak permufakatan kita semakin kukuh. Akhirnya dengan izin Allah, kerajaan PH tumbang di Putrajaya, DAP dinyahkan di Putrajaya, Limbat yang terkeluar pada Putrajaya. Sebenarnya ni nikmat paling besar kau. Saya hari tu saya takut dah tuan-tuan. Saya takut dah. Pasal apa tuan-tuan? Hak lain tak apa. Fikir agama ni jangan main-main. Agama ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok khutbah terakhir Nabi. Nabi kata apa? Nabi Muhammad ni dekat nak wafat. Khutbah terakhir dia masa haji wada' tu tuan-tuan. Nabi panggil semua sahabat-sahabat dia. Nabi bagi tahu, wahai sahabat-sahabat aku takkan lama, dia kata. Sehari dua ni Israel mai kerap jumpa aku faham. Aku akan dijemput pulang berjumpa dengan Allah Ta'ala. Masa tu sahabat ni berkata, ya Nabi kata, antara pesanan Nabi kata apa? Nabi habak, Nabi pesan kepada semua yang mai tu, dan hampa balik habak ke tak mai tu. Hampa yang mai malam ni, yang mai hari ni, Nabi kata, hampa balik habak kepada kawan-kawan yang tak mai. Habak kata apa? Habak selepas ketiadaan aku, kamulah penyambung kepada Islam. Agama Islam nak dibawa ni aku tak ada. Hampa semua ni lah tuan-tuan. Kita malam ni pun hak mai ni, kita lah lepas ulama Nabi tak ada kita. Tok Janggut mati di Kelantan lawan dengan Inggeris. Tok Janggut mati bukan pertahan biji timah di Kelantan. Tak ada biji timah di Kelantan. Bukan pasal ada hitam. Tok Janggut lawan dengan Inggeris, dia korban diri dia. Dia pakai kerih, Inggeris pakai senapang. Awak Tok Janggut tak tahu kan senapang dengan kerih? Kerih mati dulu. Dia pun tahu. Tapi kerih yang ada pada dia, dia lawan, dia mati, mereka puas hati. Dor Said mati di Naning, lawan, mereka puas hati. Mak Kilau di Pahang, Mak Saleh di Sabah, Rentak di Sarawak, mereka korban diri mereka. Pasal apa? Bukan pasal biji timah. Raja Haji daripada Makassar, Johor, Riau, Lingga, mati di Kota Melaka, mati di Melaka. 19 Jun tahun 1784, masa dia mati, mayat dia tuan-tuan, tangan kiri tak lepas. Kerih yang dia tikam tu pisau. Darah basah lagi lawan Belanda. Tangan kanan tak lepas. Kitab tangan kanan ni, kitab Dalailul Khairat, karangan Sulaiman Al-Jazuri daripada Morocco. Kitab cerita pasal selawat dan kehebatan Rasulullah. Mereka lawan pasal tak mau Belanda mai tukar agama nak cucu dia. Bukan pasal harta benda dah. Dia tak mau Belanda mai tanah Melayu tukar agama nak cucu dia tak bagi. Korban nyawa mereka. Kita sama. Law DAP masuk, dia nak kembangkan Christian Evangelist. Bahaya. Sebab tu kita kena lawan. Bukan pasal getah jatuh, sekerat jatuh. Gelombang ombak tinggi melambung, di bawah angin mengepas ke batu. Pikun hati saya nak sambung, tapi binatang apa tu masuk mulutku. Nak perhabis lah tuan-tuan. Dia tuan-tuan, saya nak cerita ni tuan-tuan, hari tu ni kita silap pilih. Sebenarnya 9/5 tu tersalah pilih. Lah ni orang pekat sedang habis dah Cerita penutup malam ni saya nak cerita pasal silap pilih ni. Cerita silap pilih ya, hari tu ni nak try tengok pilih ni. Hari ni orang tahu dah pangkah. Tuan-tuan, bila kita silap pilih ni tuan-tuan, silap pilih tak apa, setengah tu tak mengaku lah tu kata silap. Ada lagi kan tak mengaku tak ada silap? Ada. Dulu tuan-tuan, di Cuping ni dululah, satu masa dulu. Dia ada laki bini dia buat harta banyak. Laki bini Pak Haji dengan Mak Haji, harta banyak. Kebun getah ada, bendang ada, semua ada semua. Mereka nak cari menantu. Anak darah mereka comel, kulit putih gebu macam Imam Malini. Lepas tu Pak Haji kata, kita ni cari tu tak cari hak kaya-kaya lah. Kita pun harta banyak dah. Cari hak rajin sudah, boleh jaga kebun kita, semua benda-benda kita. Mak Haji kata nak cari hak rajin, guna kita mana tahu siapa rajin. Pak Haji kata tahu. Orang tua kata kalau tengok hak tapak tangan kasar tu, kawan tu rajin lah tu. Jadi nak cari hak tapak tangan kasar. Bini dia kata apa tu, nak buat macam mana? Hang buat kenuri pulut kuning. Puluit. Buat kenuri, dia kata pulut kuning. Panggil semua nak teronang lah malam tu. Aku nak tunggu depan pintu, kena salam seorang-seorang.
Bini dia pun panggil lah 4 buah kampung. Malam tu mai 48 orang anak tunah semua. Pak Haji duduk depan pintu, dia salam seorang-seorang. Mai dulu-dulu mana ada lampu ni, tak ada. Harap terang bulan lah, cahaya bulan cerah. Dalam banyak 48 orang tu, seorang tu mata dia rabun teruk. Anak teronok 90% rabun. Dia harap bulan yang main lambat sikit pada orang. Orang makan pulut habis dah, dia baru sampai. Bila dia makan belakang ni, ayak basuh tangan habis. Dia makan pulut, kak bayangkan lah. Makan pulut, ayak basuh tangan habis. Dia segan nak minta ayak, dia pakai lap, dia kena dekat lah. Pulut kering di tempat tangan. Pulut kering di tempat tangan kau, oi. Pak Haji muka beleng dah, salam semua tangan lembut. Tinggal dia seorang hak rabun ni. Salam-salam dengan hak rabun ni kau. Salam-salam lah perok. Kata, ha tu dia. Pak Haji tu kalih kan Mak Haji. Dia kata ni dia menantu kita. Silap pilih. Bila kahwin dengan anak dia hak macam Imam Malini tu, malam tu tidur rumah mentua dia hak rabun ni pun. Tidur rumah Pak Haji tu. Esok pagi makin nak mandi. Makin nak mandi tuan-tuan dan perempuan. Telaga tu ada lorong elok, tapi kawal rabun. Dia pi kok rumput sama tinggi dengan pinggang ni. Belah rumput bunyi beras-beras. Pak mentua dia kata, apa dia belah rumput kat dah ni? Buka tingkap tengok menantu dia belah rumput dah. Allah, pak dia kata, hai dah no, lorong belah ni ada, pi kok tu buat apa? Dia baru sedar kata dia silap ni, tapi tak mengaku. Dia kata, tak, dia kata saja lalu kok rumput ni belah siap-siap, dia kata sambil dia belah, dia pijak lama-lama mati. Cerah. Pak mentua dia kata, rajin sungguh, betul tu. Mak Haji pun kata, rajin bang Noh, rajin dengan tara-tara tu. Telaga dulu-dulu bukan ada pagar. Dia duk keh rumput tuan-tuan, kelebum jatuh telaga. Jatuh kelebum dalam telaga, bunyi kelebum. Pak Haji kata, jatuh telaga dah apa? Ambil pipi cepat-cepat tengok. Anak dia pun pi tengok anak dara ni. Abang jatuh telaga ke? Anak dia kata, nu, dua orang kau duduk butuh dalam telaga. Pak mentua kata, hang jatuh telaga ke? Dia kata, dalam telaga ni rumput panjang. Dia kes dia kata. Tak mengaku juga. Kata dia tu buta kayu. Bang Haji kalih-kalih bini dia kata, rajin no. Mak Haji kau muka beleng lah kata, rajin kepala otak hang dalam lagu ni. Pak Haji kata, tuan-tuan duk agak lah. Dia kata, ambil tangga, suara tangga kat dia. Suara tangga naik. Tangga tu tinggi, tangga panjang. Telaga tu sekat tangga dia. Dia naik kawal rabun, naik lepas atas tu. Pak mentua kata, hai, telajak dah kot. Dia baru sedap dia telajak. Telaga tu bawah kau. Dah, tak mengaku. Dia buat tangan gitu, dia tak ada kita ni sini semua takut pencuri masuk rumah, dia tengok dia siap. Cerita silap pilih lah kau. Silap pilih hak buta. Buta perut macam Teresa Kok tu lah. Lepas tu ada orang yang Pak Haji tu tak mau mengaku kita salah pilih lagi. Sebenarnya kita dah salah pilih. Kita kena mengaku kita silap. Dan kita kena balik betul balik keadaan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang kat kita. Tuhan bagi balik elok. Tuan-tuan, boleh tak kita pastikan muafakat nasional ni kekal sampai bila-bila? Boleh? Boleh? Tuan-tuan dan perempuan, saya ingat takat tu lah untuk malam ni. InsyaAllah ada kesempatan lain kali. Kalau dia jemput, saya main lain lah. Tuan-tuan dan perempuan, saya kata muafakat nasional, tuan-tuan kata boleh. Okey? Muafakat nasional? Boleh. Muafakat nasional? Boleh. Muafakat nasional? Boleh. Lah dia ada perikatan nasional pula. Perikatan nasional? Boleh. Perikatan nasional? Boleh. Takbir. Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, benda tak baik